A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu nasarahu wa walah. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ila akhir ayat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tazkirah ringkas ini saya tujukan secara khusus buat ahli qaryah Surau Al-Amin, Bandar Tun Husin On, bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita pada tahun ini berpuasa dalam suasana yang berbeza. Kita tidak dapat lagi berkuliah di Masjid Surau. Jadi saya titipkan sedikit peringatan ringkas ini buat tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita semua dipelihara oleh Allah dan dimudahkan untuk memperolehi kebaikan yang sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan pada kali ini. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mentadabbur sebanyak-banyaknya Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan Ramadan dan secara khusus pada malam Al-Qadar. Di antara perkara yang akan sering disebutkan yang disinonimkan dengan Ramadan adalah bulan kemenangan. Bulan kemenangan ini biasanya kita fahami daripada beberapa peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah ataupun sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, peperangan Badar. Ini sebagai titik utamalah. Kerana perang Badar ini berlaku sejurus. Tak lama selepas pensyariatan ibadat puasa, lalu pada tahun kedua Hijrah berlakunya perang Badar dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itu kemenangan umat Islam di dalam perang tersebut menjadi satu titik mula semangat umat Islam untuk meneruskan kelangsungan mereka di Madinah selepas berjaya mengalahkan pihak musyrikin Mekah yang akhirnya berjaya menghilangkan perasaan memandang enteng, memandang rendah kepada umat Islam di bumi Madinah, terutamanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan peristiwa pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Kemudian seterusnya peperangan Tabuk, walaupun bermula pada bulan Rajab, tetapi berlanjutan sehingga bulan Ramadan pada tahun ke-10 Hijriah. Ini 3 peristiwa besar yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali adanya ataupun setiap kali datangnya Ramadan pasti akan ada peristiwa-peristiwa besar yang berlaku terhadap umat Islam, dan biasanya peristiwa tersebut adalah peristiwa yang menggembirakan, yakni memberikan kemenangan kepada umat Islam. Seumpama peperangan Hittin, peperangan salib yang berlaku pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Peperangan salib yang kedua berlaku pada era pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijriah, yang Salahuddin berjaya mendapatkan kembali Baitul Maqdis. Kemudian disusuli pada tahun 658 Hijriah peristiwa perang Ain Jalut yang berlaku di satu tempat berdekatan dengan di Palestin juga, di satu tempat yang dinamakan sebagai Ain Jalut pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijrah. Itu juga peristiwa kemenangan umat Islam di tangan Mongol. Cuma menurut Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Habannakah Al-Maidani, untuk memahami maksud kemenangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh semata-mata umat Islam melihat kemenangan itu melalui battle, melalui pertempuran, melalui peperangan secara fizikal. Kata Syekh Abdul Rahman Hasan Habannakah, ada 9 makna an-nasru, kemenangan menurut Al-Quran, yang boleh kita ambil iktibar sama-sama. Yang pertama, kemenangan yang dimaksudkan an-nasru oleh Allah Subhanahu wa taala juga bermaksud kemenangan mengalahkan musuh dengan hujah dan bukti, seumpama kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi
pada hemat saya ini juga merupakan satu elemen yang penting dan lebih utama untuk dipraktikkan oleh umat Islam hari ini. Kerana kita tidak mempunyai peperangan ataupun kita tidak terlibat dengan apa juga peperangan di tanah air kita secara fizikal, tetapi yang lebih banyak peperangannya adalah peperangan melalui perlawanan di media sosial oleh mereka yang benci kepada Islam, oleh mereka yang mahu menghina dan menjatuhkan Islam secara terang-terangan di media sosial, dalam banyak serangan-serangan yang diberikan kepada umat Islam secara langsung dan secara tak langsung. Kita boleh lihat dalam bulan Ramadan ini tak kurang juga golongan LGBT, golongan kristenisasi dan macam-macam lagi musuh-musuh dari bermacam-macam aliran, tetapi masing-masingnya adalah disebutkan oleh para ulama al-kufru millatun wahidah. Kesemuanya berfungsi untuk menjauhkan umat Islam daripada ajarannya yang sebenar. Jadi selayaknya kita meyakini dalam bulan Ramadan ini antara kemenangan yang bererti bagi kita adalah apabila kita memiliki pengetahuan dan kita sampaikan ataupun kita hujahkan kepada orang yang membenci Islam, akhirnya kita berjaya mengalahkan mereka dan mereka menerima hujah. Kemenangan juga menurut Syekh Abdul Rahman Hassan Habanakah adalah menyatakan kebenaran dan musuh mengakui kesesatannya. Jadi kita boleh mengalahkan mereka, belum tentu mereka ikut kita, tetapi yang lebih besar kemenangannya adalah kita nyatakan kebenaran dan musuh pula mengakui dia berada di pihak yang sesat. Ini sudah tentu satu kemenangan yang besar. Seumpama Fatimah, adik kepada Sayyidina Umar, dan juga begitu juga sahabat Khabbab bin Al-Arad yang akhirnya berjaya mengislamkan ataupun berjaya memberikan berjaya memberikan suatu kesedaran kepada Sayyidina Umar, dan sudah tentulah ia datang berdasarkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Sayyidina Umar menampar adiknya dan iparnya, akhirnya selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala campakkan hidayah kepada Sayyidina Umar mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kemenangan daripada tipu daya musuh. Ini disebutkan melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bakaran api. Kita tak tahu perancangan musuh, tetapi dengan sebab kesungguhan kita menyampaikan agama, Allah Taala selamatkan kita. Walaupun mungkin kita terperangkap dan kita berada pada keadaan genting, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita diselamatkan. Yang keempat, kemenangan dengan terbongkarnya perancangan musuh. Ini lebih besarlah. Kita merancang, Allah musuh juga merancang, akhirnya Allah Taala beri kepada kita jalan untuk mengetahui perancangan-perancangan musuh itu melalui macam-macam caralah. Seumpama peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi berlakunya kebocoran maklumat dalam peristiwa Fathu Mekah dan macam-macam lagi peristiwa yang lain. Kemudian antara maksud kemenangan adalah bersilih ganti, walaupun kemenangan itu adalah secara seketika. Seumpama perang Badar, kemudian perang Uhud, dan perang Salib. Perang Salib ada 7 ke 8 siri. Ada peperangan yang Islam menang, ada peperangan yang Islam kalah. Jadi tetap juga termasuk dalam maksud kemenangan berdasarkan mafhum daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, kemenangan melalui pembukaan kota Mekah, melalui peperangan, melalui usaha-usaha pembukaan yang dilakukan oleh umat Islam sepanjang zaman. Itu adalah apa yang kita fahami pada hari ini. Tetapi apa yang cuba dibawa oleh Syekh Abdul Rahman Hassan Habanakah, kemenangan itu bukan itu sahaja, ada maksud-maksud yang lain. Begitu juga yang ketujuh, kemenangan melalui turunnya balasan Allah terhadap musuh. Ini juga kegembiraan bagi orang beriman apabila kita tak mampu nak kalahkan musuh, lalu Allah Ta'ala turunkan bala kepada mereka. Sudah tentu dia menjadi khabar gembira lah. Kerana apa? Kita dah usaha macam-macam, tetapi Allah Ta'ala mudahkan kita melalui turunnya bala, walaupun kita bersedih, tapi itulah yang terpaksa kita terima. Seumpama Al-Quran menceritakan kisah para rasul terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, mereka dibinasakan dan Allah Ta'ala menyelamatkan para rasul. Yang ke-8, kemenangan keimanan orang ramai melalui terbunuhnya pendakwah. Orang yang berdakwah tak ada orang ikut dia, tapi bila dia mati
ataupun orang yang ikut dia tak ramai. Tapi bila dia mati baru ramai yang ikut dia. Maka ini juga termasuk dalam kemenangan. Seumpama gulamud dakwah yang Allah Taala ceritakan dalam surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Dia terbunuh barulah lepas tu semua orang masuk Islam, walaupun akhirnya semua sekali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jasa dengan terbunuhnya dia akhirnya semua orang masuk Islam. Kadang-kadang memang Allah Taala takdirkan begitu ketika pendakwah hidup, ulama hidup, tak ada orang nak ikut. Bila ulama tu dah tak ada, barulah Allah Taala berikan hidayah kepada mereka. Yang kesembilan, kemenangan apabila kaum yang dikalahkan akhirnya menganut ajaran Islam. Suatu kaum dia lawan kita, dia berjaya kalahkan kita, tapi akhirnya kita lawan balik, kita menang dan dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam bukan semata-mata kerana kita berjaya kalahkan dia, tapi dia melihat satu sisi pandang yang lain. Apa yang dia buat dahulu kepada orang Islam tak buat balik kepada dia apabila orang Islam berpeluang untuk melakukannya. Seumpama pengislaman sebahagian daripada orang-orang Mongol, walaupun mereka berjaya mengalahkan Islam dengan begitu dahsyat, pembunuhan yang begitu besar, tapi bila mereka kalah, mereka tak diperlakukan sebagaimana mereka perlakukan kepada Islam, dan itu antara jalan yang membuka hati mereka untuk menerima Islam. Jadi ini sebahagian daripada makna-makna kemenangan yang ada dalam Islam. Jadi secara kesimpulannya boleh kita katakan hari ini umat Islam selayaknya menumpukan kepada usaha kemenangan melalui ilmu dan hujjah. Kerana mukjizat nabi-nabi terdahulu, seumpama Nabi Musa tongkat boleh belah laut, tetapi mukjizat terbesar bagi umat akhir zaman adalah Al-Quran. Dalam erti kata yang lain, sebenarnya Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi adalah ilmu, iaitu kehujahan kita kepada musuh-musuh ataupun kepada orang-orang yang sebenarnya mereka lemah kefahamannya terhadap agama, maka memerlukan kepada penghujahan, memerlukan kepada menambah keyakinan mereka bahawa Islam ini adalah ajaran yang betul. Jadi sama-sama kita kemaskan ilmu, sama-sama kita sampaikan ilmu berdasarkan hujah dan rasional akal yang selari dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berpuasa buat semua ahli Qaryah Surau Al-Amin, Bandar Tun Sin On. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan diberikan keberkatan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini dan juga selepas daripada Ramadan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.